Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua pelajar-pelajar saya. Okey, baiklah. Hari ini untuk subjek ASK kita akan ulang sikit tajuk dalam bab 2 iaitu pembangunan algoritma. Okey, sebelum kita pergi kepada bab 3 iaitu kod arahan. Okey, penting untuk kamu kuasai dulu tajuk pembangunan algoritma ini. Okey. So kita mulakan dulu. Alright, tapi sebelum tu kita recall balik semula apa maksud algoritma. Okay, kalau tengok pada slide yang saya tunjukkan, algoritma ialah salah satu teknik utama dalam pemikiran computational. Okay, kalau macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pelajar saya. Okay, baiklah untuk hari ini saya akan ulang balik semula sikit bahagian 2.1 iaitu pembangunan algoritma sebelum kita pergi kepada bab 3 iaitu kod arahan. Okey, so untuk pembangunan algoritma kita akan kuasai balik semula apa yang ada dalam tajuk algoritma. Okey, struktur kawalan yang awak perlu kuasai adalah kawalan pilihan bersarang dan struktur kawalan ulangan. Yang terakhir dalam kelas hari itu saya sempat cover adalah kawalan pilihan bersarang. Okey, sebelum kita pergi kepada yang lebih detail, kita ingat balik semula apa tu algoritma, macam mana cara untuk buat algoritma. Okey, so algoritma adalah teknik utama dalam pemikiran computational. Sebelum awak membangunkan apa-apa perisian, sebelum awak membuat apa-apa program ke apa kan, okey, kena ada algoritma dulu. Algoritma boleh diwakilkan dalam bentuk carta alih ataupun pseudocode. Okey, dan algoritma ni apa? Algoritma ni adalah bahasa kampungnya adalah macam step by step apa yang kita nak ada dalam perisian kita. Dia adalah langkah demi langkah daripada setiap proses langkah 1 sampai langkah 4 yang awak dah belajar tahun lepas. Okey. So, struktur kawalan pilihan bersarang. Okey. Pilihan bersarang dalam bahasa Inggeris dia adalah nested. Satu struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Pendek kata hari tu saya dah bagi tahu pada awak, dia adalah dalam jika ada jika ataupun dalam if ada if yang lain. Okey, masa form 1 apa yang awak dah belajar adalah struktur kawalan pilihan tunggal, kawalan dui pilihan, pelbagai pilihan dan struktur kawalan ulangan. Okey, dalam struktur kawalan ulangan yang awak dah belajar tu dia adalah while dengan for. Yang kali ni form 2 pun awak akan belajar benda yang sama cuma dia dah jadi lebih detail. Okey, so tadi kawalan pilihan bersarang dalam if ada if, dalam jika ada jika. Kita tengok beberapa contoh. Okey, ini adalah contoh dia. Kita tengok carta alih untuk kawalan pilihan bersarang. Okey, mula. Syarat pertama tidak dipenuhi. Contoh tidak dipenuhi. Okey, tidak. Tidak kat sini maksudnya syarat yang pertama tu dipenuhi lah. Okey, awak jangan confuse pula. Syarat satu tidak dipenuhi. Syarat yang ketiga. Okey, bila tidak, maknanya dia akan tengok pada syarat yang kedua. Adakah syarat yang kedua tidak dipenuhi? Jika ya, maksudnya dia akan tamat lah. Maknanya sebab syarat yang kedua tu tidak dipenuhi. Ya, tak ikut syarat. Ya, dia tak ikut syarat. Ikut syarat, dia akan keluar. Okey, kalau macam mana? Adakah syarat kedua tak dipenuhi? Tak, dipenuhkan syarat tu diikut. Okey, kalau maksudnya dia adalah ya. Jika ya, dia akan laksanakan. Okey, hanya bila kedua-dua syarat ini dipenuhi, baru dia akan laksanakan untuk mencari kek lapis Sarawak. Okey, so macam mana kita nak tengok contoh untuk mencari kek lapis Sarawak. Macam mana awak tahu dia adalah bersarang? Dalam jika ada jika. Nampak kat situ. Ni. Dalam jika ada jika. Sorry, bukan yang tu yang ni. Okey. Okey, seterusnya adalah contoh untuk mencari kek lapis Sarawak. Macam mana kita nak tahu dia ni pilihan bersarang? Kita tengok kat sini. Okey, kita tengok dekat sini. Jika ada kek lapis masuk mula tu semua tu biasa. Okey, dia akan tengok dekat sini. Jika ada kek lapis Sarawak, kita semak syarat kek. Jika menarik, okey sini. Jika menarik, beli. Jika tidak, keluar. Ni ada katakan dalam jika ada jika. Okey, semana ni? Jika yang pertama dekat sini. Jika yang kedua di sini. Okey, dalam jika ada jika. Jika ada kek lapis Sarawak, dia akan check. Adakah corak menarik? Ya. Jika tak, tidak.
Kalau lah dekat pertama ni, jika ada kek lapis lemak, tak ada, dah tak ada, terus keluar. Tak payah laksanakan yang kedua. Okay. So carta alih dia pun samalah, dia akan ada dua decision. Ini adalah untuk jika yang pertama, ini adalah untuk jika yang kedua. Okay. So struktur kawalan yang pertama mesti dipenuhi supaya yang kedua tu dapat dilaksanakan. Okay, contoh yang seterusnya adalah nak tentukan sama ada integer tu positif ataupun negatif. Mula isytihar baca. So mana mulanya sarang dia tu? Di mana pilihan bersarang dia? Dia bermula dekat sini. Okay. Jika X kurang daripada kosong, letak negatif. Jika tidak dia tanya, adakah X sama dengan kosong? Okay. Jika tidak lagi, maknanya itu confirm adalah nombor positif. Kita tengok carta alih dia. Okay, carta alih saya dah bagi tahu nak ke bawah pun boleh, nak pergi ke tepi pun boleh, asalkan dia kemas. Dan setiap carta alih tu mesti ada dia punya aliran dia tu mesti kena betul. So untuk contoh integer positif atau negatif ni, okay, mula isytihar pun boleh ubah dia baca tanda. So ini adalah untuk jika yang pertama, jika X lebih kecil daripada kosong, kalau tidak, dah pergi tengok laksanakan yang kedua. Okay, jika masih tidak lagi, confirm adalah positif. Okay. Okay. Ni kad tambah nilai dia tu. Okay, dia kata sebelum dia buat apa-apa, dia nak buat transaksi, dia kena check dulu tempoh sah kad laku, tempoh sah laku kad. Okay, jika melebihi tempoh had sah, ditolak. Jika belum tempoh tu, kita akan tengok nilai pula. Dan nilai RM5 boleh buat transaksi. Jika kurang, dia akan paparkan mesej tambah nilai. Jadi, okay, dia punya okay, kita tengok dulu tips kat sebelah sini. Ni tips ni. Okay, kalau ada jika, kena ada jika tidak. Tak kira lah kalau awak buat 5 kali jika, kena ada 5 lah tamat jika. Kita baca kad. Okay, jika kad yang ketiga ni, jika kad sah digunakan, ini adalah jika yang pertama. Okay, dan dalam jika tersebut, tengok ada lagi satu jika. Jika nilai minimum mencukupi, berapa nilai minimum? RM5, jalankan urus niaga. Jika tidak, maksudnya tak cukup RM5, tak tambah nilai. Okay, jika tidak. Okay, tengok kat sini ada jika, dia tamat jika dia dekat sini, nombor 4. Di sini ada jika, tamat jika dia dekat sini. Okay. Itu tamat. Awak faham lah ya, carta alih dia ni, bacakan, lepas tu dia tanya, tempoh masih sah, nampak dalam diamond ada tanda soal. Okay, ada tanda soal. Jika tidak, dia akan tulis paparkan, kad ditolak. Jika ya, yes, dia akan check nilai kad. Adakah nilai kad kurang dari RM5? Jika kurang dari RM5, dia akan paparkan tambah nilai. Okay. Kalau dia lebih dari RM5, jalankan. So nampak dekat mana jika, dekat mana bersarang tu, kat sini lah ni. Situ adalah dia punya bersarang dia. Okey. Okey, itu je dulu untuk kawalan pilihan bersarang. Saya akan share video yang seterusnya, iaitu untuk struktur kawalan ulangan dalam video yang seterusnya. Okey, so sampai sini dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.